Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung semula pengajian sirah kita yang bertajuk Pembukaan Kota Mekah, Unit 6. Okey, sebelum tu jom kita tengok sejarah pembukaan Kota Mekah. Okey, jadi pada tahun ke-8 Hijrah ni, kaum Quraisy ni dia telah melanggar perjanjian Hudaibiyah dan kaum Quraisy ni juga dia telah membantu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah yang telah mengadakan bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, salah satu punca pembukaan Kota Mekah ini adalah kerana kaum Quraisy ni dia telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Oleh sebab tu, serangan tersebut dia telah mengorbankan seramai 20 orang penduduk Bani Khuza'ah. Dan Bani Khuza'ah ni juga dia telah menghantar utusan untuk bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila baginda dengar je berita ni, baginda ni rasa sangat marah dengan tindakan musyrikin Mekah. Sebab apa? Sebab musyrikin Mekah ni dia telah langgar perjanjian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah buat. Perjanjian apa? Perjanjian Hudaibiyah. Dan disebabkan baginda rasa sangat marah, baginda ni dia telah menghantar utusan dengan mengemukakan 3 pilihan kepada kaum Quraisy. Okey, jom kita tengok apa pilihan yang ada. Okey, pilihan yang pertama ialah kaum Quraisy dikehendaki membayar diah, pampasan ataupun ganti rugi sebagai tebusan darah kepada waris Bani Khuza'ah yang telah terbunuh. Okey? Okey, yang pertama ni kena bayar pampasan, diah. Diah tu adalah pampasan ataupun ganti rugi. Seterusnya, pilihan yang kedua ialah kaum Quraisy ni kena membatalkan perjanjian dengan Bani Bakar. Dan pilihan yang ketiga ialah terbatal perjanjian Hudaibiyah dan berperang dengan orang Islam. Jadinya, bila dengar je 3 pilihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkemukakan kepada kaum musyrikin Mekah, kaum musyrikin Mekah ni rasa tercabar. Jadi dia pun pilih untuk berperang dengan orang Islam ni. Dan Rasulullah pun dia pergilah bersama 10,000. Baginda pergi bersama dengan 10,000 tentera Islam menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk berperang. Dan dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia telah mendirikan khemah di Mahzahran untuk bermalam. Dan Rasulullah pun telah menyusun strategi supaya orang-orang Islam ni dapat masuk ke kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa? Jom kita tengok. Apa dia strategi Rasulullah untuk menakutkan musyrikin Mekah ni? Siapa tahu? Dan seterusnya strategi Rasulullah adalah dengan menyalakan unggung api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia telah mengarahkan pasukan-pasukan tentera Islam ni menyalakan unggung api yang besar sekali dengan tujuan untuk menimbulkan rasa gerun kepada musyrikin Mekah. Tujuan nampak je api bila musyrikin Mekah nampak je api besar-besar ni rasa takut. Dan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ternyata berjaya. Berjaya melemahkan semangat musuh. Jadi bila Abu Sufyan ni adalah kaum musyrikin Mekah keluar nak meninjau keadaan tentera Islam ni, Abu Sufyan ni rasa kekuatan Islam ni kuat. Dan tak mungkin kaum musyrikin Mekah dapat mengalahkan tentera Islam. Okey. Jadi di pertengahan jalan ni, Abu Sufyan ni pun dia terserempaklah dengan Abbas. Abbas tu siapa? Abbas tu adalah salah seorang tentera yang baru je memeluk agama Islam. Salah seorang kaum musyrikin Mekah yang baru je memeluk Islam. Jadi bila je Abu Sufyan ni dengar penjelasan Abbas ni,
Abu Sufyan ni rasa macam terbuka hati. Nak menerima kebenaran Islam ni. Akhirnya Abbas ni pun membawa Abu Sufyan ni berjumpa dengan Rasulullah SAW dan Abu Sufyan ni pun memeluk Islam. Nampak tak kat situ? Macam mana strategi Rasulullah SAW ni nak menakutkan musuh ni. Sampai musuh ni rasa selamat. Sampai musuh ni rasa tak mampu dah nak lawan tentera Islam ni sampailah dia pun masuk agama Islam. Macam mana hebatnya strategi Rasulullah SAW menghadapi musuh. Okey? Jadi itu salah satu antara sejarah pembukaan Kota Mekah dan kita akan sambung macam mana Rasulullah ni dia beri tawaran keselamatan kepada kaum musyrikin Mekah. Okey? Macam mana? Siapa nak tahu? Kita akan sambung di kelas yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.